dan Ibnu Majah. Apakah bentuk jawapannya? Hadis seterusnya muka surat sebelah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya Nabi bersabda, "Idza qala al-mu'adhdhinu Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar. Thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Thumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Thumma qala hayya 'alas salah, qala la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala Allahu akbar, qala Allahu akbar. Thumma qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah. Min qalbihi dakhalal jannah." Jadi dalam hadis panjang ini kata Nabi, jika muazzin mengucapkan apa saja yang diucapkan oleh Bilal ataupun muazzin, ikut sahaja, kecuali semasa Bilal itu menyebut hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, maka jawablah dengan membaca hauqalah. Apakah hauqalah? La haula wala quwwata illa billah. Dan Nabi berjanji, siapa yang mengucapkan azan itu, menjawabnya tulus daripada hati, min qalbihi dakhala jannah, masuk surga lah orang itu. Hadis riwayat Muslim dan juga Abu Dawud. Timbul satu perbahasan, apa sebab ataupun rahsia kita disuruh membaca la haula wala quwwata illa billah apabila muazzin mengumandangkan kalimat hayya 'alas salah, hayya 'alal falah? Pertama, kita kena berkenalan dengan makna la haula wala quwwata illa billah. Perkataan haula dalam lafaz yang kita sebutkan itu maknanya adalah daya. Dan kata para ulama, dikhususkan pada perbuatan-perbuatan yang Allah tidak suka. Adapun haula maknanya tidak ada daya untuk kita menghindarkan diri daripada maksiat. Sebab itu kata Ibn Mas'ud, la haula an ma'siyatillah illa bi'ismatih wa la quwwata ala ta'atih illa bima'unatih. Tidak ada daya untuk kita nak menghindarkan diri daripada maksiat kalaulah tidak kerana dilindungi oleh Allah. Mungkin tuan-tuan puan-puan, kita dalam usia sekarang ni tak terlalu terdedah sangat dengan godaan-godaan ini. Tapi orang muda-muda kata reti berjalan melepak sana sini, kadang-kadang tarikan itu banyak. Dan ramai orang ibadat banyak, maksiat pun banyak. Ada orang dia balance lah, kopiah atas kepala tapi gepren ada juga, dan macam-macam lagi. Payah, sebab menolak maksiat ini benda susah. Adapun quwwata, kata ulama, adalah upaya untuk perbuatan-perbuatan terpuji. Maknanya kita nak buat benda baik pun belum tentu boleh kalau tidak ada izin daripada Allah. Macam contoh, tuan-tuan puan-puan duduk dalam masjid sedang mendengar syarahat. Berapa orang yang ada di luar masjid yang boleh dengar suara ini tapi tak dapat datang ke dalam? Bukan dia tak nak, ada kekangan, kerja dan macam-macam lagi, ataupun yang tengah training bola dan macam-macam lagi. Jadi perbuatan baik pun tak akan dapat mudah dibuat melainkan dengan izin Allah. Sebab itu bila bab semayang, bila azan dipanggil hayya 'alas salah, kita kena gantung diri pada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, kalau tanpa izinmu aku tak boleh buat. Ya Allah, izinkanlah, beri aku kekuatan. Ada pandangan lain menyebutkan quwwata itu maknanya power, kuasa. Haula, power dalam kuasa. Contoh, kita ambil bateri. Bateri memang power. Kita tak nafikan kalau kita nak buka TV, remote tak ada bateri, berarti tak ada power, remote itu tak ada fungsi, tak ada faedah. Bateri memang power. Tapi kewujudan bateri sebagai power kerana dalam bateri ada power. Berapa banyak bateri yang ada di rumah kita tak boleh guna juga sebab tak ada power. Maka power pada bateri itu haula. Bateri itu sendiri quwwata. Bateri biasanya kalau bateri kecil powernya 1.5 volt misalnya. Kalau bateri AAA itu dia bateri alkali 24A, ada 1200 mAh. Bateri carbon sand 24D 540 mAh. Tanpa voltan bateri tidak ada makna.
Sama juga dengan kita, hak sihat, gagah dan berupaya ini, badan sadur dan bagai-bagai. Tapi kalau kita tidak ada kekuatan, kita tak boleh melaksanakan kebaikan. Tanpa kekuatan, kita tak boleh menolak sebarang maksiat. Sebab itu kita gantungkan hidup kita kepada Allah. Sebab itu kadang-kadang kita tak perasan. Masa kita pergi ke Mekah, falsafah la haula wala quwata illa billah ini memang kita amalkan. Berapa banyak daripada kalangan kita, berapa ramai yang masa di Mekah kita merasakan bahawa agak mustahil aku ni nak tawaf di Kaabah. Kita tengok dalam TV, dalam bilik hotel, ramainya manusia, boleh tak aku pergi? Tapi Allah izin, boleh je tawaf. Boleh. Ada orang gaut mikir macam manalah umrah esok, boleh buat ataupun tidak. La haula wala quwata illa billah. Dia gantung pada Allah. Allah izin je dia buat. Banyak. Puasa, berapa ramai orang kalau sedang-sedang sekarang pukul 10 lebih ni kalau tak minum sebu. Angin naik kepala kalau tak minum air. Tapi bulan Ramadan berapa kali kita miss sahur, elok sampai maghrib, boleh bertahan. Orang kaki isap rokok, biasa sehari 35 batang isap rokok. Tapi pagi tu terlepas sahur, dia tak usik rokok sampai maghrib. Apa sebab? Ada benda-benda yang Allah bantu kita. Allah bantu kita. Yang kita ni mungkin ada tuan-tuan perempuan yang nak ke Mekah ni, atas kertas rasanya tak lepas aku nak ke Mekah ni, kos mahal. Lepas tu telefon, kalau buat telefon kurang cerdik ni memang tak boleh masuk Mekah sekarang ni, semua kena telefon cerdik. Telefon pula kan, katanya Android pun tak boleh pakai, banyak pakai iPhone. Sebab apps ni sampai ada 2-3 apps. Scan masjid lain, scan airport lain, scan macam-macam scan. Waktu orang yang tidak berihram tidak dibenarkan berada di dalam kawasan mataf yang putih itu. Mana pakai jubah semayang di dalam masjid biasa je, dia tutup. Kita bila dengar macam tak lagi dah, kalau Tuhan izin tak ada masalah. Itu sebab dalam bab hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, Nabi suruh gantungkan hidupmu kepada Allah. Itulah haula wala quwata illa billah. Baik, kita sambung balik surat 23 tadi. Sebahagian ulama berpendapat jika iqamah sedang dikumandangkan, kita disunatkan menjawab dengan meniru bacaannya. Menurut Ibnu Qudamah, disunatkan seseorang meniru bacaan iqamat sebagaimana yang dibacakan. Jadi kita biasanya ada dengar ataupun kita amalkan, bila orang qamat kita jawab lain. Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita ikutlah. Syahadana Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, kita pun jawablah. Hayya 'alal falah, qad qamatis salah, kita pun aqamah Allah wa adamaha, yang biasa kita amalkan. Tapi kata tuan kita, tiru saja macam sama. Tiru saja. Pendapat ini juga mendaifkan hadis yang mengajak seorang untuk mengucapkan aqamah Allah wa adamaha semasa mendengar seruan iqamat qad qamatis salah. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, saya nak jawab apa kalau masa Bilal sebut qad qamatis salah, qad qamatis salah, ikut je bacaan Bilal pun boleh. Tapi kalau tuan-tuan perempuan nak baca aqamah Allah wa adamaha pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jangan cakap Melayu saudara. Qad qamatis solat, yalah yalah yalah, itu tak payahlah. Ya kawan datang dah ni, itu tak payah. Itu tidak ikut petunjuk ulama. Sebab kalau ada pun petunjuk tentang aqamah Allah wa adamaha, itu adalah pendapat yang lemah. Tetapi bukan tak boleh buat, boleh. Seterusnya muka surat 24. Ini masuk pada subtopik lain, berselawat kepada Nabi dan meminta wasilah untuk baginda. Hadis dari Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, Nabi pernah bersabda, idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran thumma sallallahu lil wasilata fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'atu. Kata Nabi, kalau kamu dengar azan, tirulah sebagaimana yang ia ataupun Bilal ucapkan. Bila dah habis, selawatlah kamu kepadaku,
Kerana siapa sahaja yang berselawat untuk aku sekali, Allah akan balas selawat baginya 10 kali. Kemudian mintakanlah wasilah untukku, kerana ia adalah kedudukanku di syurga yang tidak layak selain bagi hamba Allah, dan aku mengharap menjadi pemiliknya. Maka barang siapa meminta wasilah bagiku, dia memperolehi syafaatku. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan juga An-Nasai. Hadis seterusnya daripada Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, siapa yang mendengar azan hendaklah mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadal wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, pemilik seruan sempurna ini dan salat yang didirikan ini, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah dia makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Siapa yang baca ini, maka dia akan memperolehi syafaatku pada hari kiamat. Hadis Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Seterusnya tentang doa azan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku redha bahawa Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad itu nabi dan juga rasulku. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi bersabda, man qala hina yasma'ul muadzinu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dhanbuhu. Siapa yang mendengar, yang ketika mendengar bacaan muazzin lalu dia membacakan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa Muhammadin rasula wa bil islami dina, maka dosanya ghufira lahu dhanbuhu, akan diampunkan. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Jadi ini adalah amalan yang saya kira jarang-jarang dilaksanakan oleh orang Islam pada hari ini. Doa yang selalu keluar TV dan radio itu kita hafal lah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'im. Itu semua orang hafal. Jadi kita dapat yang baru pada pagi ini, tambahkan pula bila mendengar azan itu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, membaca doa itu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa Muhammadin rasula wa bil islami dina, maka Allah ampunkan dosa. Cuma perbahasan ulama, bila doa ini nak dibacakan, adakah ketika muazzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, iaitu di tengah azan, ataupun ketika muazzin selesai azan dengan bacaan terakhirnya la ilaha illallah, kemudian kita ucapkan hingga selesai. Baik, ada dua pendapat. Pertama, ucapkanlah doa ini ketika azan sedang berkumandang. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Manakala As-Sindi dalam kitab Hasyiat Nasai menyatakan ketika mendengar azan kita berdoa, iaitu ketika muazzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, lalu dia mengucapkan wa ana asyhadu. Ini ada juga sebagai jawapan kepada ucapan muazzin, sehingga maknanya wa ana asyhadu, dan aku juga menyaksikan sebagaimana kamu saksikan. Ini next level lah kalau tuan-tuan puan-puan, kalau buat ini rare sangat lah. Mana bila sebut asyhadu an la ilaha illallah wa ana asyhadu, wah ini memang orang mengaji lah. Jarang-jarang orang boleh. Biasanya kita akan ulang balik sajalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana asyhadu. Wah, ini orang tertentu sajalah. Ini pendapat As-Sindi. Pendapat yang kedua, doa ini ketika azan selesai berkumandang. Menurut Al-Alamah Mubarakfuri dalam Tuhwatul Ahwazi Syarh Tirmizi, ucapan Nabi iaitu siapa mengucapkan ketika mendengar azan bermakna azannya, suaranya atau ucapannya. Pendapat ini paling jelas, maksudnya ketika mendengar yang pertama atau terakhir
iaitu ucapan terakhir azan, la ilaha illallah, mana selepas daripada itu. Mungkin juga makna yasma' adalah menjawab, sehingga makna tersebut lebih jelas. Pahala yang disebutkan adalah bertingkat-tingkat sesuai kadar kesempurnaan jawapannya. Ini kerana setengah orang yang menjawab azan hanya menjawab separuh saja kerana terlupa pada sebahagian yang lain. Beginilah penjelasan dalam Al-Mirqat. Jadi kita dapat pada pagi ini beberapa amalan yang jarang-jarang dapat dilaksanakan, iaitu membaca doa ketika azan itu berkumandang. Selain daripada doa yang dinyatakan ini, boleh saja kita berdoa apa saja ketika azan. Sebab antara momen yang mustajab berdoa adalah ketika azan. Sebab itu kita bukan tak bagi orang bercakap masa azan. Tak ada masalah nak bercakap masa azan. Dia tak boleh bercakap masa dengar Quran. Itu ada dalilnya. Azan boleh bercakap, tapi bukan bercakap mengarut. Cakap doa. Sebab doa yang perkataan yang dibacakan ketika azan mustajab. Kalau kita cakap sumpah seranoh jadi betul. Jadi lebih baik kita doa yang baik-baik. Tuan-tuan puan-puan nanti zuhur dengar azan, doa ya Allah, ya Allah. Masa azan boleh. Kalau nak azan, ya berdoa yang tepat, doa yang tadilah, man qala hina yasma'u ma'zi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu, itu yang maksurnya lah. Tapi kalau doa lain pun tak ada jadi masalah. Tapi yang menjadi amalan kita adalah berdoa lepas pada azan. Dan ini masyhur. Mana la ilaha illallah, la ilaha illallah marabbazi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Itu biasa kita baca. Cuma pagi ni tambah saja lagi pada bacaannya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Panjangkan sedikit, adalah dapat manfaat dan kelebihan. Tentang persoalan kenapa Nabi meminta maqam mahmudah ini ataupun wasilah ini, saya kira dah banyak kita terangkan, iaitu wasilah, satu kedudukan tertinggi di hari akhirat, iaitu Nabi bercita-cita nak jadi orang yang paling penting pada hari kiamat. Bukan nak gila jawatan, tidak, tapi Nabi nak memberi syafaat dengan izin Allah. Jadi kalau Nabi dapat kedudukan yang tertinggi di padang mahsyar nanti, maka dengan izin Allah bolehlah Nabi kita memberi syafaat kepada umatnya. Jadi Nabi minta kita doakan. Baik, bercerita tentang azan ini, muslimin muslimat sekalian, ingin saya kongsikan azan ini syiar. Azan ini syiar. Dalam kehidupan manusia terdapat banyak peninggalan sejarah yang monumental, yang ada nilai yang sangat tinggi. Monumental ini dia datang dalam pelbagai bentuk. Ada bentuk tulisan misalnya, prasasti, naskah kuno misalnya. Dan tuan-tuan perempuan orang Bugis, kalau keturunan Bugis kena kenal dengan La Galigo. La Galigo ni warisan orang-orang Bugis, keturunan, cara hidup dan bagai-bagai lagi. Kalau Minangkabau dia baca tombo, dia ada tombo-tombo dia. Monumental juga dalam bentuk bangunan. Macam bangunan Masjid Negeri ni, dia jadi monumental. Sebut Kuantan, Masjid Negeri. Orang buat iklan bandar Kuantan, gambar Masjid Negeri. Walaupun iklan tu orang perempuan pikul gas sekalipun, tetap gambar Masjid Negeri juga. Sebab orang faham Kuantan adalah Masjid Negeri, Masjid Negeri adalah Kuantan. Kalau dalam warta berita cuaca Kuantan, gambar apa yang dia letak? Menara Kuantan, dah dia letak Masjid Negeri. Sebab monumental. Kenapa tak letak menara serupa? Banyak menara serupa, tak tahu mana satu. Alostar berupa itu, Las Vegas berupa itu, tak tahu mana satu. Benda kerih, fosil dan macam-macam, adat istiadat. Azan ini juga adalah peninggalan sejarah monumental, sejarah yang kita warisi daripada Nabi SAW. Sebab itu dalam Islam kita panggil ni syiar, tanda untuk kita kenal sesuatu. Macam kita masuk sebuah negeri, nak tahu negeri itu ramai orang Islam, apakah dia punya syiar dia? Azan lah. Kita dengar azan, oh ada orang Islam. Kita makan di restoran di US ke di negara barat ke, sedang-sedang makan dengar ada orang punya handphone azan, tanda masuk waktu sembahyang. Kita bukan, oh Muslim, syiar. Sebab itu azan ini dia mustahab. Sebagaimana Kaabah,
Safa, Marwah, Arafah, Masyairil Haram, itu semua adalah syiar, termasuklah juga azan. Dan syiar ini kita raikan dalam 3 bentuk: ihtifal, iltizam, itmam. Mesti kita ihtifal, meriahkan, iltizam, komitmen untuk melaksanakan, dan kita itmam, melaksanakan sesempurna mungkin. Sebab itu ada orang dia tak suka azan. Dia kata azan ni annoying. Dia kata rumah saya depan masjid, bawah surau, belakang sekolah asrama ada surau, keliling azan, annoying. Azan ini dia tak sepatutnya annoying. Dia satu yang boleh memberi hiburan bagi orang yang mendengar. Dia bukan hiburan kita berjoget, tidak, merdu, lunak. Dan itu mungkin kesilapan PA system, bila pulah tak betul ke apa itu, jadi suara tak sedap. Sepatutnya azan itu sedap. Azan ini syiar yang mesti dimegahkan. Sebab itu setengah masjid, kalau penceramah hebat sekalipun dia undang, time masuk waktu isyak dia akan break untuk azan. Sebab azan ni kita kena war-warkan. Sebab itu ada setengah penceramah yang tak faham, dia marah. Dia kata, saya pergi tempat lain tak payah azannya, terus je lah saya ceramah sampai pukul 9. Oh, minta maaf ustaz, gini-gini. Terus dia lipat buku dia balik. Ada ceramah jadi berangin begitu. Tak, azan ini kita kena megahkan. Zalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan dan menghormati syiar-syiar Allah, sesungguhnya perbuatan itu adalah kesan daripada sifat takwa dalam hati orang beriman. Baik, itu azan ni signifikan. Saya nak beri semangat kepada orang yang menjadi bilal. Saudara-saudari yang jadi bilal ni besar fadilat dia, besar. Sebab itu kalau zaman bulan puasa, orang percaya cakap imam ke cakap bilal? Orang dengar cakap bilal. Imam besar buat announcement, tak ada orang buka. Okay, tuan-tuan, imam besar cakap ni, makan. Tak ada orang layan. Tapi bilal walaupun grade S19, Allah segelas dah air. Orang percaya bilal. Apa hukum azan? Para ulama sepakat azan ni hukumnya fardu kifayah. Jika ada orang Islam dah pun mengumandangkan azan, maka gugur kewajipan. Mana kalau kita duduk dalam satu kawasan perumahan, tak ada langsung azan, kita kena azan. Kalau dah ada, okey, fardu kifayah. Orang buat, kita tak payah. Itu fardu kifayah orang panggil. Maknanya kalau masuk waktu semayang, tidak ada orang yang mengumandangkan azan, maka semua penduduk dalam kawasan perumahan itu berdosa. Banyak perumahan baru-baru buka di Kuala Lumpur, di mana-mana, dengkil lah mana-mana. Pesan kat anak cucu tu, awak surau tak ada, payah sini ramai Cina tak buat surau. Tak apalah, awak azan saja, jadi tanggungjawab. Cuma sebab sekarang ni orang dah ada TV, dah ada radio, telefon pun dah ada azan, tak adalah menjadi satu masalah sangat kalau tak azan langsung. Tapi kalau ikut hukum asal, kena azan. Pendapat ini dikuatkan oleh beberapa hadis, antaranya riwayat daripada Malik bin Al-Huwairisi radhiyallahu anhu. Nabi pernah menyebut, fa idza hadaratis salatu falyu'adzil lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Jika waktu sembahyang dah masuk dan salah seorang kamu hendaklah mengumandangkan azan, dan yang paling tua antara kamu hendaklah menjadi imam. Hadis Bukhari dan Muslim. Cuma syarat melaungkan azan, pertama sekali bila confirm masuk waktu. Satu. Yang kedua, lafaz dengan lafaz tertentu saja yang terdiri daripada 15 perkataan. Takbir 4 kali, syahadah 4 kali, hay'alah 4 kali, takbir 2 kali, tahlil sekali. Ini ramai orang tak ingat. Dia jadi panik agaknya. Kadang bilal-bilal baru pun kita bila temu duga, try azan sekali, dia panik sekejap. Kita bagi skrip, tulis situ 15 perkataan takbir 4 kali, syahadah 2 kali, asyhadu alla ilaha illallah tulis 2 kali. Kena tulis.
Ada logo benda baca asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, siapkan 2 kali pun dia baca juga. Dia panik, jarang-jarang orang azan. Yang ketiga, syarat kata ulama, suara orang yang azan mesti boleh didengar oleh orang lain. Baik tu kalau dalam kampung, carilah orang suara paling lantang. Kalau suara dah tak ada, tak payahlah azan, siap. Tak, kita ingatkan dia nak test mikrofon, janganlah begitu. Allah, nyanyi sangat. Dan yang keempat, azan mesti dikumandangkan oleh seorang saja. Jangan nak buat inovasi berduet, tak boleh. Jom kita berduet sekali. Okey, kau ambil face 1, awak ambil yang frasa dulu. Okey, baik. Allahu akbar, Allahu akbar. Cik, dia pula soal. Allahu akbar. Tak boleh. Baik tu dulu ada satu stesen TV, tak sebutlah TV mana. Dia buat inovasi azan guna 5 artis. Emisha Syada Mawi ada gini, dapat teguran. Tak boleh. Inovasi tak boleh. Dia guna Nazri, Raihan. Allah Allah, dia guna Nazri. Syarullah ambil Emisha, dia tukar-tukar, tak boleh. Dia mesti satu orang saja. Dan azan ini mesti terus menerus sampai habis, one shot. Tidak boleh selang-seli dengan perbuatan lain. Allahu akbar, Allahu akbar. Senyap lama, pergi ke tandas dululah, tutup air jerang dapur lah, tak boleh. Sambung nyuak makan, tak boleh. One shot saja. Dan orang yang nak azan, pertama sunat berwuduk, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga balik. Bukan tak boleh ambil budak-budak, boleh, tapi tak ikut undang-undang. Ada setengah masjid surau, bila bawa anak, suruh anak azan. Ada tak napi anak dia sedap baca, tak napi pergi kita dengar, budak je, tak syok. Dia biarlah orang akhir balik. Umur darjah 2, darjah 3 tak payahlah, walaupun sedap. Yang keempat, orang yang azan ini mesti orang yang amanah. Kenapa kena amanah? Kalau tidak, dia azan ikut dan dia je. Kita penting sebab nak buka ni, kena cari orang yang amanah. Dia azan ikut waktu Johor letih, kita Kuantan lambat pada Johor, dia ikut waktu Johor, habis puasa begitu saja. Yang kelima, hendaklah orang yang azan itu berdiri. Nak azan duduk boleh, tapi langgar undang-undang. Ibnu Umar radhiyallahu anhu bercerita, pernah Nabi perintahkan kepada Bilal bin Rabah, ya Bilalu qum fanadi bis salati. Wahai Bilal, bangunlah kamu dan serulah untuk menunaikan sembahyang. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Tapi dulu masa saya di pejabat, duduk bahagian masjid, penuh sekali, kita punya pegawai takmir, dapat kesan ada satu masjid bila dia azan duduk, ada azan duduk atas kursi nyandong ni, Allahu akbar, Allahu akbar, ada. Bila cek berapa azan duduk, elang tak masuk lagi, tak berapa nak azan sangat dia apa. Memang kebetulan masa tu lambat 3 bulan. Duduk azan, malas aku azan. Azan dalam mana kita tahu dia azan berdiri ke duduk. Azan duduk. Azan pakai singlet pun ada. Tak ada yang sarung jubah azan dah. Kemudian sunat juga azan ini meletakkan jari di lubang telinga. Sunat, bukan saja ngorek telinga, tak, sunat ukur. Alangkah orang konsert Gegar Organza pun pakai earpiece, kita sedap bila dengar suara kita sendiri. Azan juga hendaklah diam di satu tempat, tak boleh berjalan-jalan macam konsert, tak boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, jalan duduk tiang sana. Allah, tak boleh. Ni bukan konsert, bukan Gegar Organza, duduk diam. Kemudian tidak boleh terlampau cepat dan terlampau lambat sangat, jarak antara lafaz-lafaz azan. Kemudian hendaklah ada jarak antara azan dan qamat, sehingga jemaah sempat untuk berkumpul. Jangan dekat sangat, kecuali adalah urusan-urusan tertentu. Dan ulama juga meletakkan syarat, mesti orang itu suaranya merdu, suara sedap. Tapi payah, kadang orang, ada setengah orang ni bukan cerita tempat kita, tempat lain lah. Umur dah meningkat, memang dia jadi Bilal dah lama, tapi dah jatuh sakit, suara dah tak ada dah, vocal cord dah habis. Kita nak ganti dengan Bilal lain, tak ada. Tak ada.
Allowance bukan mahal sangat pun, 450, 500, tapi maruah. Dia rasa dia digugurkan jawatan tu, macam dia malu lah, dia malu. Tapi sepatutnya kalau dah rasa suara tak sedap, berhenti je lah. Ramai lagi orang lain yang kita boleh bagi peluang. Dan bagi orang yang mendengar azan pula, disunatkan pertama tidak berdiri hingga azan selesai, kecuali orang yang baru masuk masjid dan hendak solat tahiyatul masjid. Mana tidak berdiri sampai azan selesai. Kecuali orang yang nak, boleh duduk, tak ada masalah. Kecuali kita nak semayang. Yang kedua, hendaklah menjawab azan setiap kali muazzin melafazkan azan. Sunat hukumnya. Tetapi ada juga pendapat dalam mazhab Az-Zahiriyah dan Ibn Wahab, wajib jawab. Ada pula pendapat yang mengatakan wajib. Dalil yang dibawakan adalah hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, "Idza sami'tumun nida' faqulu mithla ma yaqulul mu'adzin." Kalau kamu mendengar azan, maka jawablah seperti yang disampaikan oleh Bilal itu tadi. Hadis Bukhari Muslim. Timbul persoalan, Ustaz, kalau saya tengah semayang azan, kena jawab ke tak? Saya ni semayang lagu mana? Pertama, pendapat ulama, wajib menjawab azan walaupun dalam semayang, kecuali ucapan hayya 'alas salat dan juga hayya 'alal falah, iaitu hayya 'alatain yang dipanggil. Ini adalah pendapat Az-Zahiriyah dan juga Ibnu Hazm. Dalilnya adalah hadis, "Idza sami'tumun nida' faqulu mithla ma yaqulul mu'adzin." Ada satu pendapat. Namun Nabi tidak mengkhususkan benda ini. Mereka pegang pendapat, Nabi tidak sebut benda ni kena jawab luar semayang ataupun dalam semayang. Tak ada pengkhususan. Dalam hayy 'alaitin ni adalah ucapan manusia mengajak kepada solat, dan azan itu sendiri adalah zikir, dan solat adalah tempat berzikir. Jadi mereka pegang pendapat wajib menjawab walaupun tengah semayang. Namun pendapat majoriti ulama berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, tidak perlu menjawab azan ketika kita sedang sembahyang dalam keadaan bersolat. Mereka pegang kepada dalil, kunna nusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi salati fayaruddu alaina falamma raja'na min indin najashi sallamna alaihi falam yaruddu alaina wa qala inna fi salati syughlan. Kami dulu memberikan salam kepada Nabi dalam keadaan baginda solat, dan baginda membalas. Ketika kami kembali dari negeri Najasyi, kami beri salam lagi kepada Nabi, dan Nabi tidak jawab salam kami. Dan Nabi bersabda, sesungguhnya dalam solat adalah kesibukan. Hadis Bukhari Muslim. Hadis ini menurut jumhur menunjukkan makruh menjawab salam, yang hukum asalnya adalah wajib jawab. Jawab salam ni wajib, tapi jadi makruh kalau dalam semayang. Jadi kiasnya adalah kalau jawab salam pun tak dibenarkan, apatah lagi menjawab azan yang hukumnya sunat saja. Jadi ulama lebih berpegang kepada pendapat ini. Namun ada juga pendapat yang ketiga, iaitu menjawab azan masa semayang sunat sahaja. Semayang fardu tidak perlu menjawab. Ini pendapat dalam mazhab Malikiyah. Habis ustaz nak pegang hak mana ni? Puan-puan, tuan-tuan selesa hak mana lah? Tak ada masalah. Nak rasa wajib jawab, jawab. Tak nak jawab pun tak apa. Nak jawab dalam semayang fardu saja. Tapi kalau semayang fardu, siapa diri azan? Pelik juga bukan azan radio agaknya. Semayang zuhur lah minit nak asar sangat lah. Itu nasib lah. Jadi terpulang. Dan bagi orang yang mendengar azan, hendaklah berdoa selepas azan, dan itu yang kita bincangkan dalam kitab kita hari ini. Di azan ni jangan buat di masjid saja. Hatta kalau kita semayang bersendirian pun digalakkan azan. Semayang seorang. Idza kana ar-rajulu bi ardin qayyin fahanatis salatu falyatawadda fa illam yajid ma'an falyatayammam. Bila seorang berada di tanah yang tandus gersang, yang tidak ada penghuni, kemudian masuk waktu semayang, ambillah wudu. Kalau tak ada air, dia bertayamum. Fa in aqama shalla ma'ahu malakahu wa in adzana wa aqama shalla khalfahu min junudillah ma la yara tarfahu. Kalau dia melaungkan azan dan qamat,
maka akan solat bersama. Kalau dia melaungkan qomat saja, maknanya dia nak semayang, dia qomat saja. Macam tuan-tuan perempuan selalu buat di arena apa semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Maka kata Nabi, akan solat bersamanya 2 malaikat. Bayangkan, kita semayang seorang, sabitkan kita qomat saja, 2 malaikat jadi imam, jadi makmum kita. Hebatlah tuan-tuan. Jadi imam malaikat jadi makmum. Hebat tu. Hebat. Tapi kata Nabi, siapa-siapa yang azan plus qomat, maka akan solat di belakangnya tentera-tentera Allah yang tidak dapat dilihat 2 hujungnya. Maknanya saujana mata memandang. Ini hadis riwayat Abdul Razak dengan sanad yang sahih. Tapi biarlah tak nampak. Kalau nampak tak jadi semayang, lari kita. Amin dengar Al-Maghdubi alaihim waladdallin. Amin pensan. Sejana mata memandang. Baik tu janganlah semayang ringkas sangat. Tahulah nak kejar masa. Al-Maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar, terukuk je. Takut makmum marah. Imam kamu baru nak Fatihah. Sebab ada yang mengikut kita tanpa kita perasan. Jadi semayang seorang pun boleh untuk azan dan juga qomat. Dalam riwayat yang lain, tetap azan walaupun ketika sedang mengembala. Abdullah bin Sa'sa al-Ansari cerita dari ayahnya, Abu Sa'id al-Khudri pernah cerita, fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis salati farfa sautaka bin nida. Kalau engkau di tempat mengembala kambing atau di kawasan pedalaman, lalu engkau azan untuk solat, maka tinggikan suaramu ketika azan. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Qala Abu Sa'id sami'tu min Rasulillah. Kerana kata dia, bila engkau azan, jin dan manusia atau sesuatu apapun yang mendengar suara kamu akan menjadi saksi untuk kamu pada hari kiamat. Jadi kita azan walau di mana kita berada, benda tu akan didengari oleh makhluk-makhluk Allah, sama ada yang kita nampak ataupun tidak, maka akan jadi saksi di hari akhirat. Jadi azanlah, azan. Kepada Bilal bertugas, azan elok-elok. Azan ini barakah. Taman perumahan kita, kalau bila azan, barakah, keberkatan akan turun. Antara berkatnya adalah syaitan lari daripada kampung kita kalau kerap kena azan. Hadis daripada Abu Hurairah, idza nudiya lis-salati adbara syaitan wa lahu duratun. Bila azan dikumandangkan, syaitan akan lari terkentut-kentut. Nabi sebut perkataan durat, sambil terkentut-kentut. Nak bayangkan takutnya dia dengar azan. Baik tu kalau orang histeria, azan kan je. Kalau histeria juga lempang kan je. Syaitan dengar azan lari, takkan dia boleh duduk lagi situ. Maknanya berdoa banyak, lempang kan je. Besar benar, syaitan tu ketua segala hantu. Takkan hantu saka besar pada syaitan. Something wrong. Something wrong. Takut dia tekanan perasaan ke psycho, Allahu'alam. Sebab Nabi sebut bila azan, syaitan lari terkentut-kentut, duratun la hatta la yasma'u ta'zin. Dia akan lari satu tempat sampai tak dengar azan. Mana kalau lah masjid negeri azan, dia lari pergi ke seberang jambatan. Masjid Tanjung Lumpur pula azan, dia tension, lari pula Swiss band, lari Pramu, masjid lagi, lari-lari sampai penuh, mati begitu ialah dia. Tapi tiba-tiba masjid di Pramu tak azan, lega dia, duduk depan kedai DIY, lega dia, depan kedai moksu, sengir, lega kawan, tak ada azan hari ni. Lepas itu kena azan. Saya selalu pesan, ceramah kena stop sekejap, azan isyak 2 minit sangat, kita dapat pahala, doa makbul. Lepas tu sambunglah balik ceramah, tak ada juga. Jadi pertama berkat, syaitan lari. Dan azan ni, sama ada tuan-tuan percaya ataupun tidak, keajaiban. Dia adalah seruan yang tak pernah berhenti berkumandang. Hatta kita sekarang, kita dah 10.45, di tempat kita tak ada azan, tapi di belahan lain dunia tengah azan sekarang ni. Azan dia tak pernah putus. Sebab itu ada satu kajian pernah dibuat, azan ni start daripada Christmas Island. Christmas Island dia start daripada Kiritimati,
Pukul 4.52 pagi orang sana azan subuh. Dia azan daripada blok New Zealand, Australia. Azan itu masa itu kita di sini pukul 10.50 malam. 10.50 malam dia azan. Dia akan tamat di Pago American Samoa, tapi dia akan sambung balik di Christmas Island. Daripada Australia, azan itu bawa pergi ke Indonesia. Selepas sejam azan selesai di Sulawesi, sambung pula orang Jakarta azan subuh ini. Kemudian di Sumatera pergi ke Singapura, Johor pula sambung. Lepas Johor bawa ke kita lah, Rompin sampai ke sini. Kemudian diseru pula di Calcutta, kemudian di Srinagar, kemudian Bombay. Ni masih subuh lagi ni. Kemudian disambung pula di seluruh India. Lepas tu Pakistan, pergi ke Sialkot, kota Karachi, pergi ke Gwadar. Belum tamat azan, sambung pula di Afghanistan dan juga di Muscat. Kemudian di wilayah Hijaz Al-Muqaddas, barulah orang Mekah dan Madinah azan. Tak berhenti lagi, sambung pula di Yaman, kemudian di Emirat Arab, kemudian di Kuwait, di Iraq, sambung pula di Syria, Mesir, Somalia, Sudan, terus lagi naik pergi ke Istanbul, kemudian pergi ke Tripoli. Lepas 9 jam daripada sini, bergema lagi merentas lautan Atlantik. Dalam masa yang sama, Kuantan masuk pula Johor. Subuh tadi tak selesai lagi, dia meniti satu demi. Belum sampai ke Dhaka, kita azan asar pula. Sebab itu azan adalah benda yang tidak pernah putus seluruh dunia. Sebab itu kalau kata orang cerdik pandai, bila azan berhenti, dunia kiamat, munasabah. Sebab azan tidak pernah putus. Sekarang ni pun masih azan. Kita dah subuh pukul 5-6 tadi, negara-negara lain baru nak pagi. Jadi dia azan. Begitulah seterusnya. Keajaiban. Tentang sejarah azan ni, saya ingat tuan-tuan perempuan dah pernah dengar kenapa azan ini muncul, bagaimana dia muncul. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, bila jumlah orang Islam makin ramai, maka sahabat bincang, kita kena buat sesuatu untuk nak buat announcement macam mana masuk waktu semayang ni. Jadi Nabi pun okey, buka cadangan. Apa cara kita nak panggil? Ada yang cadang kita nyala api, atau takkan pakai api macam agama lain, okeylah tolak. Usul lain, ada show bunyi loceng, teruk lalu bunyi loceng macam semayang orang agama lain. Ada gambar kita kibor bendera, satu kerja pula kibor bendera. Ada orang usul kita guna trompet, serunai, macam-macam cadangan dia adakan. Tiba satu malam, Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia mimpi cara nak mengajak orang semayang. Hari esok dia pun cerita pada sahabat. Omar yang dengar, Omar kata, kawan pun mimpi begitu juga. Malah Allah Akbar apa semua. Jadi maklumkan kepada Nabi, Nabi setuju dengan cadangan itu. Sampai sekarang kita melaungkan azan. Dan orang yang azan ini dia dipanggil muazzin. Cuma di Malaysia saja kita panggil Tok Bilal. Sebab Bilal ni mengambil sempena daripada tekong utama azan dalam sejarah Rasul SAW, iaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Jadi kepada tuan-tuan Bilal yang menonton siaran kita, apa yang ada di sini, kerjalah elok-elok. Allowance tak besar, imam besar lagi allowance, tapi kerjaan kita ini kerjaya yang didoakan oleh Nabi SAW. Dalam hadis Nabi pernah sebut, kata Aisyah, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun fa arsyadallahu al-a'immata wa afa 'anil muadzinin. Imam adalah tanggungjawab, muazzin adalah kepercayaan umat. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunkanlah dosa para muazzin. Jadi kerja Bilal, hidupnya diampunkan dosanya. Nabi doakan, hadis riwayat Abu Daud. Dan orang yang kerjayanya Bilal, pada hari kiamat nanti leher dia paling panjang. Ini tuan-tuan pada mahsyar nampak orang leher panjang macam zirapah, itu Tok Bilal tu. Al-muazzinuna atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Muazzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Kata ulama, panjang leher ni maksudnya dia prominent, dia nampak menyerlah daripada orang. Macam kita ada orang dia duduk dalam keramaian, walaupun orang ramai, dia nampak prominent.
nampak menyelah, mungkin aura mandi bunga ke apa, amalan bela saka apa, tak tahulah, tapi kita tengok nampak dia very prominent. Orang panggil daulat, kalau raja daulat ada dia punya aura dia. Jadi begitulah para Bilal, nanti di padang mahsyar dia akan jadi orang yang paling prominent sekali, sebab dia melakukan amalan yang sangat mulia, mengajak orang sembahyang. Cuma peringatan kepada Bilal, ini di penghujung pertemuan kita. Pertama, teruskan buat kerja azan, tapi jangan mengada-ngada. Bilal pun dia ada peraturan dia juga, jangan azan mengada-ngada. Para ulama mengatakan bahawa makruh seorang Bilal itu membanyakkan lagu di dalam azan, tak boleh. Lagu satu je. Walaupun awak qari Quran, pandai bayati, sobah, sikah, ras, nahwan, jiharkah, hijaz, tak boleh buat lagu yang macam-macam. Contoh bila azan, rangkap pertama lagu hijaz, rangkap kedua lagu nahwan, tak boleh. Rangkap pertama buat hijaz, lagu Piramli. Semerah padinya. Tiba rakaat kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jadi nahwan pula dah. Itu ngada-ngada namanya. Kalau nak semerah padi semua. Allahu Akbar. Itu Piramli. Azan Piramli, azan lawan tak masuk gaya tu gaya. Tak tahu ke Piramli buat begitu. Jadi kalau baiti semua, sobah semua. Kalau nak hijaz semua. Ni saya ingat bila-bila dia ada kursus dia lah. Kemudian jangan talhin ataupun berlagu-lagu sampai mengubah maksud kalimat. Hayya 'alal falah. Falah dia ada sabdu falah. Mana falah asalnya mari menuju kejayaan. Bila ada sabdu falah, marilah para peladang sekian. Tak sesuai lah. Falah maknanya peladang, petani, peternak dan nelayan. Jadi banyak sangat talhin. Contoh lagi, memanjangkan huruf hamzah pada kalimat asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Bila panjang hamzah, maka dia jadi hamzah istifham. Patutnya Allahu Akbar. Patutnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi sebab Allahu Akbar, dia jadi istifham. Maknanya, adakah Allah besar? Jadi terbalik. Ataupun memanjangkan huruf B pada kalimat akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, panjang pula banyak. Dia jadi gendang. Allah itu gendang, Allah itu gendang. Akbar maknanya kabara, gendang satu muka. Ataupun dia wakaf pada la sambung dengan ilah. La ilaha illallah. Tak boleh. Dia jadi wakaf di situ, maknanya tidak ada Tuhan. Mengubah makna. Ataupun dia memanjangkan huruf alif pada kalimat Allah. Allah maknanya lebih pada huruf mat dan juga lin daripada kadar yang dibaca oleh orang Arab, itu adalah salah. Ataupun menukar huruf alif kepada huruf ha. Allah, itu habis. Dia akan jadi merosakkan maksud. Ataupun buat lagu Jawa misalnya ada nama Hindustan, tak boleh. Lagu mesti luhunil Arab wa aswatuha, dan mesti guna bahasa Arab saja, tak boleh guna selain daripada bahasa Arab. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tentang semangat bahasa Melayu orang dia pun kata kawan kena jaga ni. Bahawa kita kan bawa pidato bahasa Melayu peringkat kebangsaan, kita kena bangga dengan bahasa Melayu ustaz. Saya marilah semayang, tak dibenarkan. Ini rumah Allah, ikut peraturan dia. Law, ini undang-undang dia panggil. Dulu Turki pernah buat. Turki dia buat azan bahasa Turki. 18 tahun dia orang amalkan azan cara Turki. Tapi sekarang dah Islamis dah naik, dia dah tak ada sangat lah. Tanra uludur subhizis bildirim tanra dan bashkayok tur tapacok. Asyhadu an la ilaha illallah. Subhizis bildirim tanrarin ilcisidir Muhammad. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
Haidin namaza, hayya 'alas solah. Yang kalau boleh kabar ya namaz maknanya sembahyang. Haidin falaha, hayya 'alal falah. Tandra uludur, Allahu akbar. Tanra dan bashka yoktur tapaja, la ilaha illallah. Turki dia semangat cinta pada bahasanya tinggi sangat sampai diubah azan pun jadi bahasa Melayu. Ni tak berlaku lah tempat kita. Jadi inilah lebih kurang pembicaraan kita pada pagi ini tentang sunnah-sunnah dalam azan. Kepada orang yang azan ada undang-undang dia, kita yang mendengar azan ada undang-undang dia. Moga-moga dengan kita mengamalkan beberapa sunnah yang Nabi ajarkan ini, kita punya amal ibadah yang biasa-biasa menjadi luar biasa kerana keberkatannya. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuk pada satu bab yang saya kira agak menarik, dan saya percaya ini juga dah ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bab yang kelima muka surat 29 berkenaan sutrah, pembatas solat. Rata dah kita berjalan tak pernah tengok ada orang buat pembatas sutrah ketika sembahyang. Lalu orang pun lalu lalang lah di depan dia sesuka hati dia. Bila orang lalu dia marah, dia buat blok-blok. Dia halang tangan. Orang mengelok ke bawah, dia tonyok blok kepala orang tu. Ada berlaku. Kalau berlaku di Mekah tu kerak lah bergaduh. Kita akan tengok. Dan kita pun di masjid kita ada sutrah kita. InsyaAllah kita akan boleh mula gunakan sumbangan daripada Bank Simpanan Nasional. Nanti kita akan gunakanlah pada minggu hadapan insyaAllah. Saya kira sekadar itu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, kita baca sedikit doa. Moga pertemuan kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis samai fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana mu'siran fayassirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik. Atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit turunkanlah, kalau di bumi keluarkanlah, kalau susah permudahkanlah, kalau haram sucikanlah, kalau jauh dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-Mu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar